Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Johor Bahru. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi ruang kepada Johor Bahru untuk membahaskan rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19 tahun 2020. Cuma seperti yang telah disebut oleh ahli-ahli parlimen yang lain, kita merasakan bahawa RU ini lambat dibentangkan, menunjukkan ada kealpaan dan kecerobohan di sebelah sana. Yang kedua, ianya tidak sebenarnya melindungi rakyat kebanyakan, terutamanya golongan yang mungkin tidak mampu untuk mempertahankan diri mereka dalam sudut ekonomi. Dan yang ketiga adalah bagaimana RU ini, bolehkah dia mampu untuk melindungi daripada kesilapan kerajaan itu sendiri. Jadi dalam isu ini saya nak ambil sebagai satu contoh adalah golongan mahasiswa. Kita tahu bagaimana PKP ini bermula sejak 18 Mac dan kemudian disambung sehingga 28 April sebelum disambung lagi kepada 12 Mei. Tetapi apa yang berlaku kepada mahasiswa pada 27 Mei telah diumumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi umumkan bahawa kampus ini akan ditutup sehingga 30 Disember sampai hujung tahun dan hanya akan dibuka 1 Januari. Jadi ramai sebenarnya mahasiswa terpaksa berdepan dengan dilema membuat keputusan sama ada nak meneruskan kontrak rumah-rumah sewa mereka. Jadi yang saya nak tanya kepada Menteri, hasil kelewatan RUU ni berapa ramai mahasiswa yang terpaksa berdepan dengan masalah rumah sewa ini dan kebanyakan mungkin membatalkan sewaan mereka dan mereka terpaksa didenda dengan deposit 1 bulan dan 2 bulan. Kemudiannya pada 8 Julai Kementerian Pendidikan Tinggi telah membuat pengumuman sekali lagi yang memaklumkan bahawa kampus-kampus akan dibuka lebih awal iaitu pada bulan Oktober. Apa yang berlaku kepada mahasiswa sudah pasti kalaulah menteri sendiri menjadi tuan rumah kepada mereka tidak akan memberi mereka sekali lagi menyewa sebab telah melanggar kontrak tersebut. Jadi bagaimana untuk kita membantu mahasiswa ini dalam keadaan dalam sebulan lebih yang seperti dan disebut bahawa RU ini mungkin mengambil kesan lebih daripada sebulan sebelum dapat dikuatkuasakan. Jadi bagi saya kena teliti dalam soal nasib golongan mahasiswa. Satu lagi kumpulan yang saya kalau boleh nak ketengahkan kepada Datuk Seri Yang Dipertua adalah berkenaan dengan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Kita tahu bahawa sebelum PKP itu bermula, lebih daripada 300,000 rakyat Malaysia berulang-alik setiap hari. Dari segi kesan ekonominya macam mana? Kalaulah setiap daripada mereka ni hanya mendapat gaji minima. Di Singapura gaji minimanya 1,300 Sing dollar. Kalau di Malaysia ini RM4,000. RM4,000 kali dengan 300,000 orang yang bekerja di sana, 1.2 bilion ringgit yang dibawa pulang tiap-tiap bulan. Inilah komitmen mereka kepada keluarga. Inilah juga duit yang digunakan untuk membayar aset-aset mereka, sewaan dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku kalau sekarang ini mereka dimaklumkan moratorium terpaksa dipendekkan. Kita dah bahas suruh sambung 6 bulan lagi. Apabila dipendekkan, mereka terpaksa pulang untuk membuat berurusan dengan pihak bank. Kerajaan kata kamu pandai-pandailah runding dengan bank. Mereka adu, kalau mereka balik terpaksa masuk pusat kuarantin 14 hari, bayar RM2,100. Kita mohon supaya kerajaan tampung kos kuarantin ini, tapi ditolak. Bila berlaku menteri langgar arahan kuarantin, menteri bayar 1,000 terlepas, rakyat kita balik kena bayar RM2,100 sangkut 2 minggu dan mereka bila mau kembali ke Singapura untuk sambung bekerja Yang Dipertua, mereka terpaksa pula bayar kuarantin di Singapura. 2,500 Sing dollar convert kepada ringgit Malaysia lebih kurang RM8,000. 8,000 campur 2,000, RM10,000 yang terpaksa ditampung kerana moratorium nak ditamatkan. Mereka terpaksa berunding dengan bank sebab mereka di sana pun terputus dari segi pendapatan dan sebagainya. Sebab itu yang Datuk Yang Dipertua, saya mengharapkan dalam situasi sekarang ini, walaupun RUU ini terlambat, kita juga kena tengok bagaimana pertembungan ataupun percanggahan antara pengumuman kerajaan yang bertukar dan sebagainya ini menyebabkan rakyat terpaksa membuat keputusan dan juga memilih jalan yang lebih rasanya lebih menyelamatkan ekonomi mereka. Tetapi yang kita risaukan sekiranya
RUU ini tidak dapat menampung dalam soal kontrak melindungi rakyat kebanyakan itu, mereka akan terus ditekan. Oleh itu, Datuk Yang di-Pertua, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana hari ini dapat diberikan masa untuk berbahas, dan saya haraplah kerajaan tengok nasib rakyat-rakyat kita walaupun mereka bekerja di Singapura, mereka itu masih rakyat kita, mereka bawa balik duit tersebut kepada negara kita, dan inilah yang saya harap pihak kerajaan dapat teliti semula. Sekian, terima kasih.